Assalamualaikum. Apa khabar semua yang diizinkan Allah untuk bersama-sama pada tengah hari ini? Sebenarnya sekejap ya, share to group. Okey. Sebenarnya Ustazah pukul 1 ni ada jemputan kuliah bulanan dengan staf Takaful Malaysia. Biasanya Ustazah hanya akan share di Demi Ummah Kerana Allah, close group muslimat. Tapi disebabkan pagi tadi kita tak dapat menamatkan kuliah La Tahzan dengan jayanya, maka pada tengah hari ini Ustazah qada lah qada. Okay, walaupun bukan tajuk La Tahzan, tapi tajuk ujian itu nikmat juga adalah salah satu perkara yang besar dibincangkan dalam kitab La Tahzan. Tajuk yang Takaful Malaysia berikan pada Ustazah pada tengah hari ini, ujian itu nikmat. Macam mana nak rasa nikmat dengan ujian ni? So Ustazah gunakan buku Tara Demi Ummah Kerana Allah, buku nota yang dah habis dah, tak ada jual lagi dah. Okey, buku ni kalau siapa yang ada tolong buka muka surat antara yang depan-depan, tak ada muka surat. Muka surat yang Ustazah tuliskan sebagai dunia tempat ujian. So kita tadabburlah ayat-ayat yang berada di dalamnya, dunia tempat ujian. Sangat best muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Dulu-dulu kalau masa zaman sekolah lagi Ustazah duk buat usrah kan, dah ada dah ustazah apa ni, kita punya facilitator duk bagi ayat-ayat macam ni, tapi kita tak punya rasa sangat kan masa tu. Jadi bila kita dah dewasa, kita dah diberi oleh Allah macam-macam takdir hidup ujian. So Ustazah nak kongsilah dengan anda, insya-Allah bermanfaat. Jadi lagipun waktu-waktu macam ni hari Jumaat yang barakah, orang lelaki insya-Allah yang baik-baik muslimin kita berada di masjid untuk solat Jumaat. Okey, jadinya kita wanita, Ustazah minta maaf, Ustazah melayani kuliah di pejabat macam ni lah. Walaupun kita nampak macam apalah diorang ni azan-azan Zuhur duk buat kuliah ni. No. Jangan mudah kita bersangka-sangka macam tu. Kalau Ustazah hadir ke surau mereka, kalau azan pukul 1 macam ni, Ustazah akan ajak mereka solat dulu. Okay, lepas tu barulah kita berkuliah. Tapi disebabkan online, mereka pun dalam waktu kerja sebenarnya ambil masa rehat sekejap untuk berkuliah. Jadi lepas ni baru mereka solat. Jadi tidak ada paksaan lah untuk yang menonton. Okey, muslimat yang dirahmati Allah, saya percaya ramai muslimat ni sebab orang lelaki berada di masjid. Jadi saya akan onkan saya punya apps untuk live dengan mereka, Microsoft Teams. Ustazah tak boleh share link dengan anda, tapi mereka tahu Ustazah share kepada anda kuliah ni, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Dengar tak suara saya? Okey, harap-harap tidak ada gangguan sebab 2 kuliah dah saya buat secara online ni macam ada gangguan internet hari ni, tak tahu kenapa. InsyaAllah, amin. Semoga okey lah insyaAllah untuk hari ni. Baik-baik, boleh insyaAllah. Okey, baik. Sihat? Pantang dapat masa 1 minit dah tutup mic. Sihat, syukur, alhamdulillah. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Syukur.
buat ustazah dan semua sahabat. Sebelum kita mulakan tazkirah kita pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. Baik, Alhamdulillah, bersama kita sekali lagi pada tengah hari ini ustazah yang tidak asing dengan kita semua, Ustazah Muzayyanah Abdullah. Ustazah merupakan ustazah mingguan ataupun bulanan tetap kita, minggu keempat setiap bulan. Bulan lepas ustazah ada bawa tajuk kering air mata, tanda hati mati. Baik, pada minggu ni ataupun bulan ni ustazah kita minta ustazah untuk kupaskan tajuk ujian itu nikmat. Untuk tidak melengahkan masa, saya serahkan seterusnya pada yang berbahagia ustazah. Dipersilakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Puan Moderator kita. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Didoakan semuanya dalam kebaikan. Minta maaf sekejap, suara saya okey ke? Saya tak pakai headphone ni. Okey, ustazah. Okey, syukran, terima kasih. Yang lain pun apa? Okey, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik. Sebab saya duk teringat sebelum ni tak pakai pun rasa macam okey kot. Sakit telinga dah banyak sangat kuliah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Didoakan semuanya dalam kebaikan, kesejahteraan, keafiatan. Jom dalam keberkatan majlis ilmu kita selipkan doa-doa yang baik, sebab kita sedang janjinya Nabi SAW dipayungi oleh para malaikat Allah, dicurahkan rahmat bagi penuntut ilmu, dipandang Allah seperti orang yang sedang berada di medan jihad. Allahu Akbar. Kemudian dimuliakan kita ini hatta Allah mengizinkan untuk ada makhluk-makhluk di lautan yang hidup sekarang ini memohonkan keampunan untuk orang-orang yang berada di majlis ilmu. Subhanallah, jadi tidak ada ruginya walaupun staf takaful sedang dalam bekerja, rehatnya dikorbankan seketika untuk hari Jumaat bersama dalam majlis ilmu. Jadi tahniah. Juga terima kasih kepada pembuat poster yang sangat unik. Okay? Bila saya share dekat Facebook, cantiknya poster lain daripada yang lain. Masya Allah. Jadi tajuk kita pada tengah hari ini, ujian itu adalah nikmat. Jadi kalau ujian tu nikmat, di mana nikmatnya? Sebab hidup ini adalah ujian. Okay? Muslimat dirahmati Allah, hidup ni adalah ujian. Jangan pernah minta lari daripada ujian. Sebab orang yang minta lari daripada ujian, dia macam minta lari daripada kematian. Kematian tu pasti. Ujian tu pun mesti bila namanya hidup. Bila ujian akan berakhir? Bila kita dah mati. What? Maknanya dalam hidup ni mesti diuji. Betul. Selagi hidup mesti diuji. Nanti ada yang ramai-ramai ni jawab ni, saya tak okey ustazah, tak ada masalah, suami okey, anak-anak okey, semua okey. Okey itulah ujian. Kenapa ustazah kata okey itulah ujian? Itu ujian dalam bentuk nikmat. Maknanya kita rasa everything okey. Berhati-hati wahai yang sedang merasa okey. Di sana ada ayat Allah, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian mereka itu akan ditanya tentang nikmat yang banyak mereka dapat di atas dunia. Itu yang kita ngeri bila kita baca Quran, dengan kita faham maksud dan kita tadabbur. Orang-orang yang takabur ni akan lebur takabur dia. Sebab apa? Sebab Allah kata Allah akan tanya kita di sana, di kampung akhirat, dengan nikmat yang kita dapat. Maksud lagi banyak nikmat yang kita dapat, lagi banyak soal jawab di hadapan Allah.
Contoh, harta sikit. Kita tahu dah, Nabi bagi tahu kat kita 1 sen yang kita dapat, Allah akan tanya dibelanjakan ke mana. Bukan saja dibelanjakan ke mana, tapi 1 sen tu dapat dari mana. Belanja ke mana tu insya-Allah lah kita yang kawal. Jangan beli, jangan ambil, ni yang haram ni Allah tak suka, kita boleh kawal. Tapi dapat mana kadang-kadang susah nak kawal. Sebab apa? Nafsu kata tak kisahlah dapat daripada mana pun, asalkan masyuk. Kan? Orang takaful tahu sangatlah benda ni. Asalkan masyuk, tak kisahlah dapat dari mana pun. Sedangkan 1 sen dibelanja ke mana, 1 sen dapat dari mana, Allah akan tanya ketika kita berdiri di hadapan Allah seorang-seorang. Ketakutan, tak ada siapa yang tolong. Jadi muslimat dirahmati Allah, rasa ini hanya wujud pada jiwa orang yang bertakwa, yang betul-betul takutkan Allah. Jadi, kenapa ada orang di kalangan kita, Ustazah, dia tu tak rasa takut ke buat benda haram, ambil yang haram, belanjakan kepada jalan-jalan yang haram. Jangan kecam, jangan caci maki. Kalau mampu, nasihat. Berlaku maksiat depan mata kita, tegur. Okay, tapi kalau kita nak tegur tak mampu, kalau tegur ni Ustazah, memang kita-kitanya sekali kena dengan dia, maka doakan dengan kasih sayang. Sebab kesian orang yang macam tu, kesian. Kenapa kesian? Dia tak tahu ke benda tu dosa. Dia tak faham ke nanti bila mati Allah akan tanya setiap sen yang dia belanjakan, yang dia dapat daripada mana. Ini nikmat yang sangat bahaya kalau kita gunakan nikmat itu ke jalan yang Allah murka. Jadi muslimat dirahmati Allah, saya buka mukaddimah kita pada tengah hari ini untuk kita jelas faham semua orang yang hidup pasti ada ujian. Jadi kesian kalau orang ramai faham ujian tu hanya benda yang menyusahkan kita. COVID-19 ni ujian, kematian orang tersayang ujian, kena berhenti kerja ujian, kita dibenci oleh orang, dikecam sana sini, itu ujian. Tapi kita lupa bahawa nikmat juga adalah ujian. Sebab tu saya selalu sebut, kalau ditanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang memang insya-Allah akan follow Nabi sallallahu alaihi wasallam rapat-rapat sampai masuk ke dalam syurga, ditanya kepada mereka, nak ujian dalam bentuk nikmat ke, nak ujian dalam bentuk musibah? Jawapannya adalah mereka nak ujian dalam bentuk musibah. Jauh beza dengan kita, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Kita kalau ditanya soalan macam tu, of course lah nak ujian dalam bentuk nikmat, Ustazah. Siapa nak rumah kecil, mestilah nak rumah besar. Siapa nak harta sikit, mestilah nak harta banyak. Macam tu kan. Jadi mereka nampak apa ajaran Nabi, tausiah Nabi, tarbiyah Nabi hari-hari kepada mereka. Nabi suka kawan dengan orang miskin, ada sebab. Sebab Nabi bagi tahu dalam syurga tu antara kaya dengan miskin, lebih ramai yang miskin. Sebab syukurnya orang miskin lebih tinggi daripada cara syukurnya orang kaya. Takut. Kemudian muslimin muslimat dirahmati Allah, berbanding wanita dan lelaki, ditanya kepada Rasulullah, siapa yang lebih banyak dalam neraka antara wanita dan lelaki? Jawapannya, kita duk orang perempuan hari ni, lelaki jahat, zalim pada kita, duk buat itu ini, tak bayar nafkah pada anak isteri, contoh kan. Macam-macam kita kecam orang lelaki. Tapi jawapan Nabi, lebih ramai orang perempuan dalam neraka Allah, wa na'udzubillah min zalik. Kenapa muslimat dirahmati Allah? Sebab kita nak tanya, kan? Kita terima tak ujian yang Allah berikan dalam kehidupan? Jadi bila pihak takaful memilih tajuk ujian itu nikmat, pandanglah apa sahaja yang datang dalam hidup kita. Sama ada dia musibah, dia akan mengundang nikmat, ataupun dia nikmat, dia juga akan berakhir dengan nikmat. Kalau macam tu, Ustazah, saya ni orang kaya ni, saya tak naklah kaya, saya nak buang semua harta benda saya. Jangan buang dulu, sebelum buang bagi kat Ustazah. Ustazah nak. Macam itulah muslimat dirahmati Allah. Sebab kadang-kadang persepsi kita ni silap faham, kesian. Jadi salah ke orang kaya? Tak salah. Abu Bakar As-Siddiq kaya, Umar Al-Khattab kaya, Saidina Uthman kaya, Abdul Rahman bin Auf kaya. Masya Allah, mereka semua ke syurga Allah. Sebab apa? Sebab mereka tidak mengambil yang haram. Mereka membelanjakan ke jalan-jalan yang sangat mengundang nikmat dan manfaat di sisi Allah. Jadi kita nak tiru yang itu. Subhanallah. Jadi tolong faham, hidup ini adalah pentas ujian. Dan dalam kitab Di Balik Tabir Kematian, kita bertemu dengan satu karangan Imam Ghazali menyatakan ujian yang paling besar sebenarnya adalah saat sakaratul maut. Maknanya saat kita nak tempuh kematian tu. Maknanya sakaratul maut, ajal datang, itu juga ujian. Ya, pengakhir kepada segala ujian. Maksudnya berapa banyak dan besar ujian yang kita dapat atas dunia pada waktu ini, muslimat dirahmati Allah, ketahuilah ia belum besar.
ia belum dahsyat, ia belum menyakitkan sebelum datangnya ajal maut yang Allah tentukan. Jadi kalau kita dah set minda kita macam tu, mati tu sakit, ya Allah, macam mana waktu aku sakarat, bolehkah aku terkabul doa yang nak minta mati dalam keadaan engkau terima segala taubat amal solihat aku ni, ya Allah. Kan kita disuruh berdoa dalam sujud kita untuk dimatikan dalam keadaan sempat bertaubatan nasuha. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, kita nak tengoklah diri kita sendiri. Yang kita kata ujian kita berat, ujian kita besar ni, rupanya dalam kitab tersebut menyatakan tak ada ujian yang lebih besar daripada ujian kematian itu sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Fahamlah kita bahawa bersamana ujian kita ni kita kena tempuh selagi kita belum mati. Insya Allah tempuh kita akan bertemu dengan hikmah. Hikmah itu kalau kita tak jumpa di dunia, kita akan bertemu di akhirat Allah. Sampailah syaratnya kita dimatikan dalam husnul khatimah. Apa ciri orang nak mati dalam husnul khatimah ni? Itulah orang yang sanggup menempuh segala ujian. Maka Ustazah selalu sebut, jangan bicara tentang ujian itu nikmat. Jangan senang-senang je cakap dekat orang, sabarlah, mesti ada hikmah. Seandainya kita belum mampu menasihat akan sahabat kita yang sedang diuji, tempuhlah ujian ni. Engkau pasti akan bertemu dengan hikmah. Ini jaminan Allah dalam Quran. Diberi takdir ujian apa saja oleh Allah, berani bangkit untuk tempuh. Insya Allah di hujung bertemu hikmah. Tapi kalau first dapat ujian kita dah lemau, kita rasa kita seorang je Allah bagi ujian yang begitu dahsyat, maka kita murung, kita rasa nak bunuh diri. Wa na'udzubillah min zalik. Akhirnya kita takkan bertemu dengan hikmah. Biar 1000 orang datang pada kita, sabar, pasti ada hikmah. Sabar, pasti ada hikmah. Orang jenis macam ni yang rasa kalau dengar kawan dia cakap macam tu, rasa nak lompang je kan. Kau sedap-sedap dia cakap hikmah. Kau tak rasa, aku yang rasa. Dia akan cakap macam tu. Sedangkan bila kita set minda kita, muslimat dirahmati Allah, semalam tadi siapa yang tonton TV Al-Hijrah rancangan dengar, Ustazah senyum je ketika dapat tugasan itu. 2-3 hari sebelum live, Ustazah akan dapat tugasan. Rupanya tugasan minggu malam tadilah adalah respondennya suami isteri yang berkahwin 4 tahun setengah tapi tak ada zuriat. Okay, Ustazah senyum je. Dengan tim dengar tu Ustazah cakap lah, ini sepatutnya panggil Ustazah ni jadi responden ni. Lepas tu Izwan kata, tak apa Ustazah, nanti kita akan merespondenkan Ustazah sekali. Jadi semalam tu Ustazah macam okey, senyum, Masya Allah kan, dengar je. Dia kata kenapa dia diuji macam tu. Muslimat, Ustazah pun cakap, selamat datang belajar dengan Ustazah yang dah baru je sambut wedding anniversary 20 tahun tanpa zuriat. Bulat mata responden tu, terkejut dia. Maknanya muslimat, dia tanya macam mana. Habis daripada live tu dia tanya lagi. Muslimat dirahmati Allah, jawapannya, kita tak boleh ambil kerja Allah. Allah nak beri apa pun dalam hidup kita, kita hamba. Redah dulu, tempuh dulu, terima dulu, tapi minta la haula wala quwata illa billah. Setelah lepas musibah tu kita jangan lupa sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini ajaran Allah dalam Quran. Dapat je musibah, apa sahaja, pekerjaan, anak-anak buat hal apa saja, kemalangan, kematian. Selama ni kita duk faham kematian saja. Apa saja musibah yang kita tak seronok, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita tahu ia datang dari Allah, kita kembalikan semula kepada Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Kemudian dah sebut dah Ustazah 1000 kali dah sebut, tak tenang pun jiwa. Terus bangkit dengan la haula wala quwata illa billah. Aku lemah ya Allah, Engkau yang maha kuat, berikan aku kekuatan. Aku akur, aku redha, aku terima ujian ni. Sebab Engkau takkan beri kepada aku kalau di sisimu Engkau melihat aku sebagai hamba-Mu ini tidak mampu. Allah beri kepada kita muslimat sebab Allah tahu kamu mampu. Orang semua cakap saya mampu Ustazah, orang semua kata macam tu, hatta Allah kata macam tu, tapi saya tak mampu. Jangan ulang-ulang perkataan saya tak mampu tu. Bangkit, banyakkan mendekat diri kepada Allah, anda akan dapat menempuh. Contoh yang paling dekat pada kita sekarang ini, COVID-19 ini. Staf takaful sekarang dah kembali kan, bekerja di pejabat kebanyakannya. Kita pula yang dah rasa baik bekerja dari rumah macam hari tu. I pula dah
Hari tu tak sabar-sabar nak masuk kerja, muslimat dirahmati Allah. Ternyata dalam setahun setengah ni, hidup je pun kita bahkan makin gumuk. Kan duduk dekat rumah, sihat elok je muslimat. Yang kita rasa macam mana nak stay at home, macam mana. Rupanya boleh je pun. Sebab kita masih hidup. Allah bagi jalan, Allah tunjukkan jalan keluar. Kita je yang tak pernah bersyukur dan kita je yang tak nampak dan tak perasan betapa banyaknya nikmat yang Allah hantarkan pada kita. Maka orang yang nampak nikmat itu, dia gunakan nikmat itu ke jalan-jalan yang Allah redha. Orang yang tak nampak kekal dengan berkeluh kesah lah. Ya, aku rasa je stay at home setahun setengah ni bosan. Duk tengok muka suami je, tengok muka anak-anak je. Itu je lah yang kita ulang, wiridkan, silap. Sedangkan kita disuruh wirid, zikirkan kalimah-kalimah syukur kepada Allah. Jadi muslimat, kita dah set dalam minda kita, ya, faham, hidup ini memang mesti diuji. Sama ada ujian itu baik atau ujian itu tidak baik. Maka siapa kita untuk mengatakan, Ustazah, senang-senanglah orang yang diuji dengan bentuk nikmat tu. Saya pun nak diuji dengan bentuk nikmat. Kenapa saya diuji dalam bentuk musibah, orang tu dalam bentuk nikmat? Mana aci, di mana keadilannya Allah? Kita tak habis-habis nak memperlekehkan. Kita tak habis-habis nak bertanya-tanya dengan Allah. Muslimat dirahmati Allah, cuba tanya diri kita sebagai mak. Kenapa abang kakak yang dah belajar dekat college tu nak balik asrama dibagi duit 200-300 ringgit? Kenapa anak umur 4 tahun nak beli aiskrim tak bagi 200-300 ringgit? Kenapa bagi 2 ringgit saja? Kita tahu kemampuan anak kita. Kenapa anak-anak nak balik asrama kita bekalkan, nak bawa pisau kot nak makan buah ke apa nanti. Tapi anak-anak umur 2-3 tahun kita tak bagi main pisau. Kenapa? Ibu cuba jawab. Saya dah berpengalaman Ustazah, 2-3 tahun bagi pisau, sekejap je potong jari sendiri. Betul? Sebab kita tahu di mana kemampuan anak-anak kita. Allah pencipta kita jauh lebih tahu. Jangan pernah persoalkan. Sama juga dengan kalau anak-anak tanya, si kecil tu tanya, mana Haji ibu bagi dekat Kak Long, Kak Ngah 200 ringgit. Adik nak beli aiskrim minta 200 ringgit, ibu tak bagi. Kita pun malas nak layan. Diamlah. Kamu bukan faham lagi, kamu kecil lagi. Kalau kita dengar suara Allah macam tu, diamlah. Suka hati akulah aku nak bagi, mana nikmat, mana musibah. Meninggal terus kita terkejut. Suara siapa pula yang cakap tu? Tapi itulah sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah untuk kita faham. So tolong set minda. Bila kita set minda kita, Allah tahu kenapa Allah beri aku ujian macam tu. So kita akan ready. Ujian apa pun Allah beri, ajarkan aku untuk kuat ya Allah. Ajarkan aku ya Allah untuk menempuh ujian ini. Aku tahu Engkau bersama-sama dengan aku ya Allah. Aku bersandar dengan suami pun belum tentu lagi. Asyik balik rumah sana je. Contoh-contoh muslimat dirahmati Allah. Jadi kita bersandar pada Allah. Minta tolong anak-anak Kak Ngah balik. Ibu tengah susah hati ni. Ibu nak mengadu dengan Kak Ngah. Tak boleh ibu, assignment banyak ni. Pun tak jalan juga. Okey, kita me time dengan kawan-kawan kita. Bercerita itu ini. Kau jangan cerita kat siapa ni, masalah rumah tangga aku ni. Akhirnya fitnah lagi besar datang ke dalam hidup kita. So apa yang kita nak buat? Mengadu dengan Allah. Jangan pun tulis dekat media sosial kita, lelaki semua tak guna. Tak pasal-pasal 5,000 friends semua tahu kau gaduh dengan lelaki Kita mengiyakan pula tu dekat ruang komen. Ingat, orang nak simpati, orang lagi gelak ketawa, orang lagi padan mukakan. Tapi bila kita mengadu pada Allah, Allah perhati je. Allah tahu dia cari aku. Allah rasa sangat terhibur, Allah rasa sangat bahagia bila hambanya mengaku hamba lalu mengadu kepada Allah. Tengok macam Fir'aun, bongkak mengaku Tuhan. Malaikat Jibril ni duk komplain dekat Allah. Pasal apa ya Allah? Orang macam Fir'aun tu minta pagi doanya Engkau makbulkan tengah hari. Orang yang betul-betul beriman meratap rintih dengan kau, Engkau seperti tak makbulkan doa. Apa jawapan Allah? Sebab Allah tak suka rintihan, ratapan orang macam Fir'aun tu. Orang yang durhaka, durjana kepada Allah. Maka Allah campak, Allah bagi. Berlakulah istidraj. Makin bongkak dengan nikmat yang dia dapat. Tapi orang yang meratap rintih, apa kata Allah? Aku suka, aku rindu mendengar suara dan rintihan hamba-Ku itu. Muslimin, muslimat dirahmati Allah. Kita bila dapat set minda kita macam tu, kita menangis hanya kepada Allah. Kita mengadu hanya kepada Allah. Allah rindu aku. Sebab tu Allah beri lagi dan lagi dan lagi. Hidup bukan berakhir kat dunia. Hidup hanya berakhir ketika kita mati. So bila kita mati, nikmat Allah dah mula berjalan untuk kita. Walaupun dulu kita banyak menangis, sampai ada cerita orang di dalam syurga berdoa, Alhamdulillah,
Wahai Allah, aku bersyukur asbab kesedihan-kesedihan yang Engkau berikan ketika aku hidup di dunia dulu. Kita tengok tafsir. Kenapa ya Allah diceritakan orang yang dulu banyak bersedih kat dunia, nanti dekat syurga dia, terima kasih ya Allah, sebab sedih-sedih aku kat dunia dulu, rupanya Engkau berikan aku syurga hari ini. Ibarat kalau mereka diberi pilihan muslimat untuk hidup semula, mereka akan kata, tak apa ya Allah, untuk kehidupan yang baru ini berilah kami kesedihan-kesedihan, kalaulah nikmat yang Engkau berikan itu di dalam syurga seindah ini. Subhanallah muslimat, anda faham apa yang Ustazah maksudkan? So bila kita faham cerita Quran macam tu, ya Allah, betul aku tengah bersedih, Engkau kan ingin menggantikannya dengan kesenangan. Kesenangan itu kalau bukan di sini, pasti di sana. Ini jawapan kepada inna ma'al usri yusra. Masya Allah, setengah jam dah Ustazah bercakap, tak masuk lagi ni buku yang Ustazah nak cerita ni. Okey, kita masuk isi. Tajuknya dunia tempat ujian. Bukan tajuk ceramah kita hari ni. Yang Ustazah nak refer pada buku nota yang Ustazah sediakan untuk pengikut kuliah-kuliah Ustazah. Muslimat, Ustazah tulis dalam buku ni setelah Ustazah bagi beberapa amalan. Ustazah tulis tempuh. Sebab Ustazah tulis atas tu dunia tempat ujian. Bawahnya Ustazah tulis tempuh. Ia pasti berakhir dengan hikmah. Maksudnya ujian apa pun tempuh, ia pasti berakhir dengan hikmah. Tapi kalau kamu tak sanggup untuk tempuh, kamu tidak akan bertemu dengan hikmah itu. Sebab tu saya nasihat semua orang, tolong jangan mudah-mudah cakap dekat orang, sabar, pasti ada hikmah. Kau kena tengok juga orang macam mana nak cakap macam tu. Kalau orang tu jenis lemau, jenis sampai nak bunuh diri, dia takkan bertemu hikmah. Kan lepas 10 tahun dia cari engkau kan? Aku dah 10 tahun melalui ujian ni, mana hikmah yang kau duk cakap dulu? Jenuh kita nak jawab. Sahabat, kita nak beri faham kepada dia. Kan ilmu ni kita kena kongsi, kita kena sebarkan. Bila orang dah faham, mudah untuk kita bercakap. Semua ni datang daripada Allah. Walaupun kita selalu bertanya, ya Allah, kenapa aku diuji? Kenapa aku diuji? Ramai kan selalu yang sebut perkataan ini dalam minda, dalam hati, termenung, menangis seorang-seorang di atas sejadah. Kenapa aku diuji macam ni? Rujuk surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3. Ni banyak ni Quran, kalau tak cukup sambung akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Al-Ankabut ayat 2 hingga 3. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman? KIC kita Islam, kita tahu takkan masuk ke syurga kalau hanya dengan namanya Islam, tidak beriman. So kita pun kata beriman lah ni Ustazah, tudung dah labuh dah ni. Beriman lah ni Ustazah, solat tak tinggal dah ni. Beriman lah ni Ustazah, dah cuba jadi wanita solehah ni. Jangan, sahabat-sahabat, jangan pandai sebut, jangan pandai cakap je tapi buatnya tidak. Sebab kata Allah, mereka ramai je menyebut kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Maksudnya tudung labuh saja, solat tak tinggal kan, tapi tak nak diuji. Aku tak nak diuji. Apa kata Allah? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Maksud muslimat dirahmati Allah, Allah kenal kita. Siapa yang benar, yakni ikhlas menerima ujian. Siapa yang dusta, cakap dekat lisan je, saya redha Ustazah, tapi tu dia tak cakap lah kat Facebook, tapi tu dia cakap kat hati. Dekat Facebook dia tulis saya redha, tapi tu dia tulis kat hati. Kenapa aku yang diuji? Rupa-rupanya sahabat, kita buat rukun Islam yang 5, kita buat rukun iman yang 6, tapi kita hanya hafal, kita hanya cakap, kita tak buat pun bersungguh-sungguh. Kita tak sanggup pun menerima ujian demi ujian yang Allah hantarkan. Itu belum lagi beriman. Maka fahamlah kita, untuk apa kita diuji? Untuk Allah tingkatkan darjat kita satu demi satu mendaki tangga kejayaan. Kejayaan bukan pelajar cemerlang, kejayaan bukan pekerja yang dapat anugerah cemerlang setiap tahun, bukan. Tapi tangga kejayaan tu berpenghujung di pintu syurganya Allah.
Selagi tak masuk syurga, belum namanya kejayaan. Jadi siapa nak masuk syurga ni? Siapa orang beriman yang sebenar, yang dipilih untuk dijemput Allah masuk ke dalam syurga? Orang yang sangat betah dan kuat dengan ujian. Jadi semalam antara contoh Ustazah sebut kan, kenapa kita bertanya, kenapa aku yang diuji macam tu? Jawapannya silap kita. Kenapa Ustazah cakap silap kita? Kita tak baca sirah. Kita duk rasa ujian tu besar untuk kita, seperti hempap gunung pada kepala kita. Sedangkan kalau kita tengok para rasul, bermula daripada Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang tak diuji. Semua diuji. Majoriti diuji dengan kesusahan, kepayahan. Kita kata anak saya degil Ustazah, macamlah anak Nabi Nuh tu tak degil, super degil. Ustazah, pasangan saya degil, tak nak sama-sama solat jemaah sebagainya, macamlah isteri Nabi Lot tu tak degil. Maknanya mereka dah melalui semua. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, baca sirah, dengar majlis ilmu, ketahui semua itu. Ustazah, saya tak ada anak, dah lama kahwin, macamlah Nabi Zakaria tu tak diuji. Macamlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sampai kematiannya tak bertemu dengan yang namanya zuriat. Semua tu kita kena belajar. Oh, aku ingatkan aku seorang je ya Allah. Kalau kita tak nak semua-semua itu, Allah itu Nabi Ustazah. Cubalah belajar, cuba tengok berapa ramai orang yang kematian, orang tersayang dalam COVID ini. Tiba-tiba je Ustazah, tak sangkanya Ustazah. Maka kita tengok, tapi Alhamdulillah nampak macam kuat isteri dia tu. Anak-anak dia tu nampak macam okey je Ustazah. Kita belajar daripada orang sekeliling kita. Sebab tu pergaulan ini penting untuk ambil yang baik-baik daripada orang lain. Bukan sibuk nak memandang apa buruknya orang tersebut. Faham ya? Muslimin muslimat dirahmati Allah. Itu selesai. Kenapa kita diuji? Okey, faham. Sebab Allah nak tingkatkan darjat kita menjadi orang beriman. Tanpa ujian, mu jangan kata dirimu beriman. Itu kesimpulan pada surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3. Kemudian kita tanya lagi, kenapa aku tak dapat apa yang aku idam-idamkan ya Allah? Tanyakan. Okey, kita kata memanglah aku dapat nikmat ni, tapi aku nak A, kenapa Allah bagi B? Kan macam tu kadang-kadang dalam hidup ni. Allahu Akbar, itulah kita. Allah jawab dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Tadi kita tanya, kenapa aku tak dapat apa yang aku idam-idamkan? Ini jawapan Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Orang yang faham Quran bila diuji, ya Allah, aku nak anak aku yang dapat 10A SPM tu dapat UIA, kenapa pula dapat UKM? Contoh kan, mak-mak ni nak hantar anak-anak pergi universiti, bukan anaknya yang moncong, maknya yang moncong. Sebab apa? Sebab mak target UIA, tiba-tiba hantar pergi UKM. Pelik-pelik ni, tak up pun dekat status Facebook. Sebab tak dapat apa yang dia nak. Tapi kalau dia dapat apa yang dia nak, berjela-jela dekat Facebook tu dia tulis. Sebab dia nak tunjuk dekat kawan-kawan dia. Anak I dapat UIA, anak I dapat UIA. Contoh, berbanggalah sekejap orang UIA ni. Ni contoh saja. Muslimat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut sebenarnya, kita doa A, tapi Allah beri B, Allah zalim ke? Tak. Jawab di hati. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Suami pun sembangan kita. Apa yang kita biasa cakap mesti ada hikmah. Kita kan ala-ala ustazah sikit, kita pun baca. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kita serah je diri pada Allah bang. InsyaAllah ada sesuatu yang baik lepas 4 tahun, lepas 5 tahun anak kita balik nanti. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah. Hidup kita akan tenang, kita akan paksa hati kita untuk ikhlas. Faham maksud paksa hati untuk ikhlas? Sebab ada ramai orang kata, apa guna saya buat baik Ustazah kalau saya tak ikhlas? Ikhlas ni jangan kata nak datang sendiri tahu sahabat-sahabat. Dia kena paksa hati kita. Ya Allah, memang aku geram ni, dia tak say thank you pun kat aku ni, geram.
tapi paksa. Oh, mungkin dia terlupa kot. Mungkin dia dah cakap tapi aku tak dengar kot. Terima kasih tu. Kan muslimat? So kita paksa hati kita untuk ikhlas. Lama-lama kita dah tak rasa terpaksa. Orang duk kata, kau okey? Duk bagi je dekat orang tu kesenangan. Orang tu say thank you pun tidak dekat engkau. Kalau aku jadi engkau memang tak lah. Ni makcik-makcik bawangnya. Tapi kita pun, aku pun pelik. Kenapa aku relax je? Dah mula dah makcik bawang. Kau ni kena sihir kot. Semua orang kau nak buat baik je, kau ni dah kena sihir dah, kau ni dah kena makan macam-macam dah. Muslimat, kita balik confuse. Kita buat baik, kita balik confuse. Kenapa? Sebab kita buat baik kerana orang. Kalau kita buat baik kerana Allah, kenapa pula aku nak buat baik ni sebab kena sihir dengan orang? Kenapa pula aku nak buat baik ni ada makna sesuatu? Allah tahu apa niat aku ni. So kita akan jalan terus buat baik. Sebab kita seronok dalam buat baik itu. Masya Allah, tabarakallah. Faham ya? Jangan berhenti buat baik kerana cakap-cakapnya orang. Dia tu buat baik sebab nak bodek bos lah tu. Dah tahu sangat. Biar orang nak cakap apa pun. Pasangan muda semalam, dia kata apa? Muslimat dirahmati Allah. Stres dengan orang. Balik kampung tanya bila nak dapat anak. Biarkan mulutnya orang. Ustazah cakap senang lah. Dah lalu 20 tahun. Bukan tak pernah ada orang cakap macam tu. Sama je manusia ni, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Kita tak boleh ubah orang. Kita yang kena ubah diri kita sendiri. Senyum, diam, selesai. Kalau geram nak cakap juga, bagi tahu ke acik-acik makcik bawang tu, bagi tahu depa. Jangan ambil kerja Allah, cik. Orang ambil kerja Allah pasti stres. Kita buat je kerja kita. Apa kerja kita? Buat je lah hubungan suami isteri tu. Halal kan? Sekian dimaklumkan. Yang tak buat tu memang ada masalah. Muslimat dirahmati Allah. Kerja kita tu buat. Maksudnya yang halal. Jadi kalau dah sama macam pasangan suami isteri lain, normal aku ni. Dah jumpa doktor, dah merawat. Doktor kata normal. Yang tak normal pun ada ubat-ubat rawatannya. So Allah tetap tak nak bagi. Jawapannya sebab Allah tahu itu yang terbaik untuk kamu. Maka kamu akan lapang dada. Dia tak faham kenapa semalam Ustazah boleh menasihat di dalam tersengih-sengih. Memanglah 4 tahun pertama kita faham. Tapi bila kita dah kebal ni muslimat dirahmati Allah, kita pun pelik. Kenapa mesti sedih? Itu kan Allah yang bagi. Simple muslimat dirahmati Allah. Baik. Kita faham surah Al-Baqarah ayat 216. Ingat, jadikan zikir pun bagus. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha tahu, kamu tak mengetahui. So aku serahkan pada Engkau yang Maha tahu ya Allah. Aku serah pada Engkau yang Maha baik ya Allah. Engkau tak pernah zalim. Engkau buat macam ni ke aku ni, mesti ada sesuatu yang baik. Maka kita akan positif sentiasa muslimat. Itulah nikmat dalam ujian. Okey? Kita ambil lagi. Dah tahu dah jawapan kenapa kita diuji. Dah tahu dah jawapan kenapa aku tak dapat apa yang aku idam-idamkan. Sifatnya manusia bertanya-tanya lagi. Kenapa susah sangat ujian ni? Kan? Kenapa susah sangat ujian ni? Muslimat, boleh tak kita calon SPM, tiba-tiba kita tengah jawab, kita bangun. Kan hentak meja. Kenapa susah sangat ujian ni? Lantaklah cikgu jawablah sendiri. Ada cikgu kisah. Mau nak keluarlah. Orang lain nak jawab. Yang nak jawab tu, yang okey, yang tak okey lah. Sebab semuanya atas usaha kita. Dia keluar Dewan Periksa, tiba-tiba nanti dia tunggu result exam. Memang tak dapat lah muslimat dirahmati Allah. Jadi bila kita tanya kenapa susah sangat ujian ni, kita kan kadang-kadang bertanya macam tu, ya Allah kenapa Engkau beri aku tak sanggup nak tanggung. Sabar dulu. Tengok surah Al-Baqarah ayat 286. Surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dah biasa dah kita dengar kalimah ni, naik hafal dah. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah beri sebab kita mampu. So tak payah kita menyalak-nyalak. Minta maaf bahasa ustazah. Nak bagi keras ni, tak usah kita menyalak-nyalak sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mengapa susah sangat ujian ni? Mengapa aku diuji? Allah tahu engkau mampu. Masya Allah, tabarakallah. Surah Al-Baqarah 286. Kita tanya lagi. Ni pertanyaan-pertanyaan ni, siapa yang dalam hatinya sekarang ada kata, ish macam soalan aku je tu, maka kita bertaubatan nasuha. Apa lagi antara soalan kita? Rasa kecewa, kita tertekan, kita lemah semangat dengan ujian ni. Ya ustazah, saya dah terima dah ujian ni, tapi bohonglah kalau saya tak frust. Bohonglah kalau saya tak stres. Saya down sangat ni ustazah. Itulah bahasa kepada rasa kecewa, tertekan, lemah semangat.
Tengok surah Ali Imran ayat 139. Ali Imran ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Janganlah kamu bersikap lemah. Wala tahinu, jangan kamu bersikap lemah. Wala tahzanu, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Masya Allah, kita sedang diuji. Ya, dah dapat ujian sekarang. Kita kata dekat Allah, aku kecewa ya Allah, aku tertekan ya Allah, aku lemah semangat ya Allah. Allah jawab dalam Ali Imran 139. Sebab Allah tahu engkau ni sedang diuji ni. Janganlah kamu bersikap lemah, janganlah kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang beriman. Sahabat, pandang kalimah mukminin di belakang. Bila kita baca Quran, jumpa kalimah beriman ni dalam Quran, selalu bisik di hati. Aku ni lah ya Allah, aku yang nak hidup dengan iman, aku yang nak mati dengan iman, aku yang nak masuk ke syurga bersama orang beriman. Maka golongkan aku di kalangan orang-orang beriman ya Allah. Syaratnya, engkau sedang diuji. Allah bukan tak tahu, Allah kau yang beri ujian tu, bukan Allah tak tahu. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, janganlah kamu bersikap lemah, janganlah pula kamu bersedih hati. Sebab tolong cakap pada hati. Sabar Muzayyanah Abdullah, tenang Muzayyanah Abdullah, kamu sedang dipandang Allah, sedang diperhatikan Allah. Allah sedang naikkan darjat kamu. Sahabat, mungkin dalam kita bekerja takaful, ramai yang mendengar ni. Terima kasih staf takaful, saya pinjam untuk di FB livekan ke demi ummah kerana Allah. Dah lebih 400 orang yang menonton. Semoga ramai pahala mengalir kepada staf takaful yang menganjurkan program ilmu tengah hari ni, Masya Allah. Okay, apa yang kita nak sebut muslimat dirahmati Allah? Kita dok kata Allah uji kita dengan bermacam-macam. Sahabat-sahabat, kita kan nak naik darjat sebagai orang beriman. Kita buat bisnes apa saja, kan? Ustazah, ada orang tanya soalan, Ustazah, saya duk buat bisnes ni online. Tiap-tiap pagi lepas subuh dia suruh buka handphone, jerit, aku ingin kaya dan berjaya. Macam-macam lah. Apa hukumnya Ustazah? Ustazah tak terlibat lah pula benda-benda macam tu. Tanyalah diri kamu, kenapa kamu jawab macam tu? Kenapa kamu cakap macam tu? Sebab kita nak kaya dan berjaya lah Ustazah dalam grup tu. Sebutlah 1000 kali pun tapi kamu duduk tarik selimut je, kan? Macam mana nak kaya dan berjaya muslimat? Pokok pangkalnya atas kita. Jadi kalau kita tahu, okey, kenapa nak kaya berjaya tu? Nanti hujung bulan ni akan dinobatkan siapa yang naik pangkat. Maka itu akan mendorong kita. Kalau kita faham ayat Allah ini, muslimat dirahmati Allah, wa antumul a'launa, kalaulah kamu mengetahui bahawa Allah sedang angkat darjat kamu ke tahap yang lebih tinggi. Faham ya maksud? Aku sedang diuji, Allah naikkan aku satu darjat. Diuji lagi, naik satu darjat. Diuji lagi, naik satu darjat. Apa darjat yang paling tinggi? Dimasukkan ke dalam syurga. Sebab itu ada orang yang berdoa, masukkan aku ke syurga tanpa hisab. Doa kemain canggih lagi, nak masuk syurga tanpa hisab. Tapi diuji sikit, lemau. Diuji sikit, kecewa. Diuji sikit, tertekan. Siapa yang bagi ujian? Allah. Kenapa Allah beri ujian? Allah nak tinggikan darjat. So, orang yang ditinggikan darjat menyahut dengan sabar. Orang yang tidak ditinggikan darjat berkeluh kesah dengan ujian. Kenapa aku? Kenapa aku? Kecewa dengan ujian. Itu orang yang tidak layak untuk ditinggikan darjat sebagai orang beriman. Faham ya? Okey, kita dengar lagi rintihan hati kita. Tapi ya Allah, aku diberi ujian ni, bagaimana harus aku menghadapinya? Kan? Ustazah, suami saya, tempat saya bersandar, dah meninggal. Macam mana saya nak teruskan hidup? Kan? Ada ibu-ibu yang anaknya bekerja, gaji besar, sebulan RM1,000 dia bank in kat saya. Ustazah, kenapa Allah ambil anak saya yang paling hantar duit kat saya tiap bulan tu? Kenapa Allah tak matikan yang tak pernah hantar duit tu? Ada juga mak jenis macam ni. Kan muslimat dirahmati Allah. Jawapannya rujuk surah Ali Imran ayat 200. Surah Ali Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat ni ramai juga wanita-wanita muslimah yang hafal. Siap tampal dekat singki tau. Untuk apa? Ada ustaz-ustaz ngajar untuk baca ketika basuh beras. Dah 2000 kali dah baca tapi tak hafal-hafal lagi. Kan muslimat. Lepas tu dia tanya, Ustazah, ustaz tu kata kalau saya baca ayat ni, hati anak saya akan lembut. Tak degil dah. Kan? Mu dah amal ayat ni bertahun-tahun, macam mana hatimu? Kan? Kita tanya hati kita dulu sebelum kita tanya hati orang lain. Jadi tengok betul-betul surah Ali Imran ayat 200 punya terjemahan. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan. Maksud nak buat baik memang kena banyak sabar. Nak buat baik memang kena banyak sabar. Nak kena banyak sabar bila kita nak buat baik, muslimat. Dan Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru. 2 kali perkataan sabar itu diulang. Maksud muslimat dirahmati Allah, wahai orang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara yang berkebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh. Hei, musuh tu nak buat jahat pun sabar tau. Faham? Perompak nak masuk rumah kita, na'udzubillah, bukan rumah kita lah, nak masuk pun sabar. Tiap-tiap malam dia Ricky Line. Faham kan Ricky Line ni macam mana? Dia masuk, dia bawa motor, kita pun jadi orang naik motor je, kita kata ni tuan-tuan nak rompak rumah orang ni. Kan dia usah-usah dulu. Oh ni setiap pukul 8 malam dia tak tutup pagar. Dia hantar anak dia tuition. Dia dah tengok dulu. Akhirnya bila rumah kena rompak, ketua kampung pun kata, ketua taman pun kata, ini cara dia masuk ni rasanya dia bukan buat kerja sehari dua ni. Dia dah tengok dah rumah mana yang buka pagar pukul sekian. Kan macam tu cakap-cakapnya orang. Maknanya nak buat jahat pun berusaha. Ini kan penuh dengan sabar. Ini kan lagi nak buat baik. Daripada kita berpenat-penat bersabar, akhirnya ke neraka, lebih baik kita berpenat-penat bersabar, akhirnya tempatnya syurga. Faham ya, muslimat dirahmati Allah? Jadi kita dah tahu, oh mesti penuh dengan kesabaran. Si samsing-samsing tu semuanya pun bersabar juga. Tapi sabar yang tak ada, kena mengena dengan redanya Allah. So kita nak cari sabar yang sangat kena mengena dengan redanya Allah. Di medan perjuangan, maknanya kamu memang akan diuji. Dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan. Serta wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. So pertama sabar, dah sabar, sabar lagi. Muslimat dirahmati Allah, berakhir ayat ni dengan takwa. Apa dia muslimat? Nak cerita, aku cerita dekat orang ni, aib ibu ayah aku yang terpamer, aib suami aku yang terpamer. So dengan siapa lagi aku nak bercerita? Aku takut Allah, sebab Allah kata buka aib orang, maka nanti di akhirat Allah akan buka aib kita. Hal aib ni muslimat kalau tak terlibat dengan jenayah. Kena faham ni, hari ni orang, Ustazah apa hukum dia tu membuka aib orang tu? Tak baik kan Ustazah? Kena tengok, kalau cerita jenayah kita kena ceritakan. Contoh polis, hakim, ketua kampung. Kat kampung ni kita dah nampak dah hari-hari memang dia yang buat onar. Kita ada bukti, kita jadi saksi. Kita kena cerita kalau ketua kampung tanya, Ustazah macam ada benda je nak cakap pasal kejadian buruk dekat kampung kita dah beberapa bulan ni. Ya Tuan Haji, saya nak mengadu, nak cerita. Mata saya sendiri nampak. Itu bukan cerita aib sahabat. Sebab kita ada bukti yang kukuh. Kalau kita tak cerita akan banyak lagi mudarat yang berlaku. Itu kena bezakan mana yang betul-betul aib. Aib ni, suami muslimat dirahmati Allah, tak sepatutnya kita ceritakan selagi mana dia tak pukul kita sampai berdarah, sampai patah. Okay? Tapi kalau kena pukul sampai patah riuk, hatta masuk hospital, mak ayah datang tanya, kau kenapa? Jatuh mah, tak ada apa, jatuh. Akhirnya bersiap sedialah, mungkin kita akan dapat mudarat di tangan suami sendiri. Okay? Jadi bukan kita menceritakan aib ni, tapi itu dah jadi kes jenayah. Jadi kita kena cerita muslimat. Ni kadang-kadang kita tak naklah cerita Ustazah, kan kita buka aib orang lain, nanti Allah buka aib kita.
yang kamu duk hari-hari kongsi benda yang tak sepatutnya tu, tak rasa pun itu aib. Okey, berhati-hati. Jadi sahabat, ada lagi satu ayat bila kita kata bagaimana harus aku menghadapi ujian ini, itulah pada surah Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan. Ini yang orang tanya, Ustazah, apa ubat stres? Ustazah akan jawab, ubat stres ada dalam Quran. Apa dia? 2S. Pertama S, sabar. Kedua S, solat. Ini jawapan dia surah Al-Baqarah ayat 45. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan solat. Dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Lagi diuji, malah aku nak sembahyang. Sembahyang pun ada ujian bertimpa-timpa juga. Kesian orang yang faham macam ni. So kenapa solat? Sebab dalam solat ada doa. Sebab dalam solat ada luahan jiwa. Sebab dalam solat ada lafaz meminta ampun kepada Allah. Dalam solat, tunduknya kita dalam rokok menggambarkan Allah nak gugurkan dosa-dosa kita. Sujudnya kita melambangkan kita bercakap di bumi, di atas tanah, tetapi suara kita mengetuk arasy Allah. Allah dengar engkau sedang meninggikan Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah dengar engkau puji-puji Allah. Kadang-kadang mengalir air mata dalam sujud kita. Ini waktu yang paling dirindui dan dicintai oleh Allah kepada seorang hamba. Maka bila kita ada ujian, dengan 2S kita berdepan. Itulah sabar dan solat. Lagi Ustazah, solat dan sabar. Lagi Ustazah, sabar dan solat. Itulah yang saya akan ulang. Jadi jangan muak, sebab itu perintah Allah dalam Quran. Memang sifatnya berulang-ulang. Baik, apa yang aku dapat daripada semua ini? Aku dah sabar banyak dah ni. Apa yang aku dapat daripada semua ini? Tanya lagi kan? Kita dah diuji tadi sahabat. Lepas tu, yelah saya dah sabar dah ni Ustazah. Apa yang saya dapat daripada semua ujian ini? Jawapan Allah dalam surah At-Taubah ayat 111. Masya Allah, tabarakallah. Semua suara hati kita ni dijawab oleh Allah. Sedia ada dah dalam Quran. Kita je yang tak jumpa sebab kita tak cari. Okey? Sahabat-sahabat, apa kata Allah? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. Kat mana jual belinya? Ada cashier ke? Tak macam tu cara faham kita. Maksud sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri, harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Contoh macam kita kata, yang kita duk infak, wakaf, sedekah, sebenarnya kita sedang memberi pinjam kepada Allah. Bila Allah nak bayar, sahabat-sahabat kita tanya pula sombong. Bila Allah nak bayar, tu nanti bila dah tak ada nilai wang ringgit kita. Nanti kalau mama mati, tolong balut dengan kain kafan yang ada macam poket Doraemon kat depan tu, ada poket kangaroo tu, lepas tu zipkan duit banyak-banyak letak dalam tu. Mak nak rasuahkan malaikat kalau dia tanya susah sangat soalan. Kan contoh. Logik ke tak logik? Orang tak ada agama pun boleh kata duduk dalam tanah dah, mana bernilai lagi RM tu. Tak ada guna langsung dah, sahabat-sahabat muslimat. Yang berguna hanyalah dulu ketika engkau diuji, engkau korbankan apa dalam hidup ni. Itu sebab Allah beli daripada orang beriman ini diri, kadang-kadang terpaksa terkorban. Semalam kemarin kita dengar seorang bomber yang cuba nak menyelamatkan orang lain, dapat berita 3 pagi malam tadi dia meninggal dunia. Sebab lemas nak tolong orang, akhirnya dia meninggal dunia. Masya Allah, orang yang faham dia akan kata, ya Allah, syurgalah tempatnya. Kenapa muslimat kita yakin syurga selagi mana dia bekerja, dia keluar bekerja pada hari itu dia tak tahu itu adalah pekerjaan dia yang terakhir kali nak menolong orang yang dalam keadaan banjir kan? Subhanallah, kita bila faham agama, faham Quran, kita akan kata syurgalah tempat dia. Automatically keluar di lisan kita. Tapi sahabat, apa niat dia ketika keluar bekerja? Sebab itu niat kita kena sentiasa jaga. Orang duk cakap syurgalah tempat dia, mati syahidlah tengah bekerja. Allah tetap nak cek apa niat dia.
Kalau ketika dia keluar bekerja pagi tadi, aku nak pergi pejabat ni, nak ngorat anak dara orang, tak jadi tau sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak jadi. Tapi kalau suami kita setiap kali keluar bekerja, sembang sarapan pagi, hantar beg suami kat kereta, ingat bang, kerja ni adalah macam orang pergi berjihad di jalan Allah. Abang balik ke tak balik ke, Masya Allah, seperti seorang pahlawan nak menuju ke medan perang muslimat. Masya Allah, kalau dia syahid, tempatnya syurga. Kalau dia balik dengan kemenangan, dia bawa harta rampasan perang. Ini isteri solehah yang sentiasa memperingatkan kepada suaminya, abang pergi kerja hari-hari tu abang dapat pahala tau. Ingatkan muslimat, sebab dia bawa balik rezeki yang halal. Subhanallah, kita kadang-kadang hantar suami, bang jangan lupa balik karang, musangking tau, tak main durian kampung tak nak. Kita ingat dunia. Kita lupa nak ingatkan tentang akhiratnya. Jadi orang tak bersemangat muslimat. Dia dah belikan, tak puas-puas lagi engkau ni, aku dah belikan durian musangking, minta benda lain lagi. Contoh kan. Sebab kita nampak dunia saja. Dunia akan berakhir. Tapi kalau kita nampakkan akhirat, akhirat selama-lamanya. Masya Allah. Ini yang kita nak faham. Allah beli daripada orang beriman tu, kadang terkorban diri, kadang terkorban harta. Kenapa aku penat-penat kerja nak kena sedekah kat orang miskin pula? Kan ada orang jawab, sedekah. Kita yang susah payah kerja. Jangan sombong. Kita beri kepada agama Allah, Allah yang akan balas. Bukan di sini. Ada pula orang baca hadis, bagi 1, Allah terus bagi 10. Lurih bendoi sungguh. Dia pergi tengok kat bank, pagi tadi bank in RM1, tak ada pun RM10, besok tak payahlah sedekah. Bukan RM saja, bukan harta saja sebagai balasan imbalannya, tetapi ketenangan jiwa. Hatta Nabi, orang sakit disuruhnya sapu kepala anak yatim. Orang sakit disuruhnya bersedekah. Pelik dah Nabi ni, pasal apa? Sakit disuruh bersedekah. Semoga boleh mengurangkan sakitmu. Itu juga adalah cara sahabat-sahabat untuk kita mendapat rezeki. Rezeki sihat, rezeki tenang. Sebab itu Allah beli daripada orang-orang mukmin. Ini maksud yang kita nak faham daripada At-Taubah ayat 111. Baik, kepada siapa aku harus berharap? Dah buat dah semua tu, kepada siapa aku harus berharap? Harapkan suami, harapkan pagar makan padi. Harapkan anak-anak kita bersusah payah untuk dia ustazah, akhirnya dia pijak kepala kita. Itu biasa. So Allah jawab dalam surah At-Taubah ayat 129. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain darinya, hanya kepadanya aku bertawakal. At-Taubah 129. Yakini muslimat. Sebab tu ustazah selalu ajak bila dalam majlis-majlis muslimat. Saya kata, faham tak yang kita duk selalu nasyidkan? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Ramai yang hafal tapi tak tahu pun maksud. Mudah kita nak faham maksud. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Cukup faham macam tu pun dah okey. Cukuplah Allah bagiku, tak ada yang lain selain daripada Allah tu. Suami aku bukan Tuhan, anak-anak aku bukan Tuhan, jiran tetangga yang baik-baik bukan Tuhan, rezeki yang banyak ni, duit yang banyak, rumah yang besar ni bukan Tuhan. Tuhan aku adalah Allah. Masya Allah, muslimat, jiwa akan lapang tenang walaupun duduk di rumah yang sempit. Okey, kita akan menjerit lagi di hati. Aku tak tahan, aku dah bosan dengan ujian ni. Berapa ramai orang yang pandemik setahun setengah, sampai bila ustazah nak berakhir? Begitulah kita manusia. Allah jawab dalam surah Yusuf ayat 87. Surah Yusuf 87. Wala tayasu min rawahillah, innahu la yayasu min rawahillahi illa alqawmul kafirun. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Kata nak mati dalam iman, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Timbunan amal dia buat.
Akhirnya kecewa sikit, mati bunuh diri. Na'udzubillah min zalik. Apa yang dia dapat tak ada persoalan dari mahsyar. Buat penat je Allah tanya mana pahala, mana dosa. Maksud bahasa kita macam itulah. Allah takkan tanya dah pahala dosa. Walaupun dulu engkau banyak amal, kenapa Allah terus humban dalam neraka? Sebab kamu mati dalam keadaan putus asa. Kamu mati dalam tak mengharapkan rahmat Allah. Faham ya? Ini bahayanya kenapa dosa besar, bahkan jatuh murtad, keluar dah daripada Islam. Orang yang mati dalam keadaan membunuh dirinya sendiri. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita tak nak putus asa. Kenapa asyik aku je? Jawapan dah ada. Aku tak tahan ya Allah, aku dah bosan. Allah pujuk kita, wala tayasu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Muslimat, simpan ayat-ayat yang saya bagi ni supaya kita boleh baca balik. Okay? Terakhir, tolonglah tenangkan hatiku ya Allah. Macam tu kita selalu cakap. Ya Allah, aku dah tak kuat, tolonglah tenangkan hatiku dengan ujian. Ujiannya aku tak boleh buang, delete macam tu saja. Dia dah berlaku dah ya Allah, tolonglah tenangkan hatiku. So jawapannya pada surah Al-Mu'minun ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Waladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun. Kami tidak membebankan seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Macam ayat tadi kan yang kita bahas, tapi ini ayat lain. Dan di sisi kami ada sebuah kitab, yakni suratan amal, yakni buku report card kita yang menyatakan segala-galanya dengan benar. Tak ada satu pun palsu, tak ada lawyer yang dibeli, tak ada hakim yang dibayar. Itulah mahkamahnya Allah. Sedang mereka tidak dianiaya. Ayat terakhir, wahum la yuzlamun. Mereka, yakni kita yang sedang diuji, Allah kata kamu tidak dianiaya. Kamu tidak dianiaya oleh siapa? Oleh Allah. Kenapa kita cakap tolonglah tenangkan hatiku ya Allah? Bagi tahu aku bukan berada di tempat orang yang bakal dihumban ke neraka. Kalau aku kuat dan aku bangkit dan aku layan semua permasalahan ini dengan iman, maka aku akan diangkat untuk dimasukkan ke dalam syurga. Masya Allah, sahabat-sahabat, ujian itu nikmat. Bila satu demi satu ayat Quran kita kupas, kita dapat rasa besarnya kasih sayang Allah. Dan ujian itu bukan sia-sia Allah hantarkan. Nikmatnya pasti datang. Tinggal kita disuruh sabar sikit lagi, sikit lagi. Ustazah dah 30 tahun dah, sikit lagi apa? Sikit lagi tu maksudnya dunia ni sementara je. Tak dapat kat dunia, akan dapat di akhirat yang kekal abadi. Okay, jadi semoga mendapat manfaat. Ada satu hadis Nabi yang ustaz-ustaz kita selalu baca. Ajaibnya orang beriman, kata Nabi. Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Dan hal itu tidak akan diperoleh kecuali orang yang mukmin. Apabila dia mendapat kesenangan, maka dia bersyukur. Maka hal itu merupakan kebaikan baginya. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar. Maka itu juga merupakan kebaikan baginya. Sahabat, orang beriman ni dia fikir baik je. Dia dapat musibah, dia sabar. Dia dapat nikmat, dia bersyukur. Syukur tu bukan lafaz Alhamdulillah, tapi buat maksiat. Syukur tu gunakan segala nikmat ke jalan Allah yang penuh manfaat. Jadi moga Allah beri kita faham. Semoga menjawab tajuk kita pada hari ini. Ujian itu adalah nikmat. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sangat jelas, jadi semua orang pun faham. Tak perlulah saya secara kesimpulan, yang perlu kita faham ialah kita faham agama, kita faham Al-Quran, insya-Allah ujian itu akan jadi satu nikmat buat kita semua. InsyaAllah. Saya buka kalau ada satu soalan, mungkin kalau ada sesiapa yang ada soalan, boleh unmute untuk tanya, ataupun kalau nak tulis dekat komen, boleh tulis dekat chat. Ada ke soalan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Soalan saya, antara ujian dan kifarah, apakah bezanya? Okey, baik. Kita sebut macam inilah, mudah. Semua orang boleh faham, semua level ilmu boleh faham, insya-Allah. Ujian itu tanda kasih sayangnya Allah. Kan? Ujian tanda kasih sayangnya Allah. Kalau orang kata ini kifarah bagi engkau ni, terima. Apa maksud kifarah ni? Kalau kita nak sebut, aku berdosa, memang Allah akan denda. Kifarah tu denda. Memang Allah akan beri denda pada aku. Anak-anak ibu kalau tak buat homework malam ni, ibu balik kerja, kena. Kita cakap kena je tapi kita tak buat. Kan? Allah buat. Allah buat. Kita kena tegas dalam kelembutan, ibu-ibu dirahmati Allah. Anak-anak masak dah lah, ibu tu cakap je tapi tak buat. Kalau bapa saya dulu buat sungguh, muslimat dirahmati Allah, maka kita takkan buat lagi dah kesalahan yang sama. So kifarah itu adalah satu denda, yakni azab. Sebenarnya ada banyak kifarah yang Allah bagi dekat dunia sebagai tanda denda. Kalau kau terima kifarah ini, muslimat dirahmati Allah, dengan redha, dengan lapang, sebab kita je yang tahu. Kita tak payah tulis kat Facebook kita, aku terima aksiden teruk ni sebagai kifarah bagi aku, sebab dulu aku ada makan rasuah. Tak payah cerita kat orang. Kita je yang tahu. Ya Allah, mungkin ini adalah denda daripada engkau, sebab engkau dah awalkan azab. Aku susah lagi susah. Kalaulah ini merupakan kifarah. So doa kita, kalaulah ini merupakan kifarah, yakni denda daripada engkau, ya Allah, kuatkan aku. Supaya bila kita terima di dunia, muslimat, semoga kita tak kena denda ataupun azab di akhirat. Jadi, apakah sebenarnya dia? Meliputi juga salah satu daripada ujian. Orang tanya, Ustazah, apa beza wakaf, sedekah? Tu semua atas payung infak. Tapi ada zakat yang wajib, ada yang sunat-sunat, wakaf, sedekah semua. Kalau orang kata apa kifarah, dia sebenarnya duduk dalam payung ujian. Dalam ujian ni ada kifarah, ada azab yang diawalkan, sampai Ustaz Fahrul Muhammad Joy kata ada syurga yang diawalkan, ada neraka yang diawalkan. Terima. Kalaulah neraka yang diawalkan, yakni azab yang diawalkan, aku rasa susah ni, sebagai tanda engkau nak menyucikan dosa aku, lalu kat sana nanti aku tak kena dah. Ada orang dipenjarakan, dia redha dalam penjara, hafal Quran segala, keluar jadi orang baik. Kita tak nak masuk penjara, tapi Allah uji dek kerana dosa-dosa silam kita tu, Allah berikan kifarah atas denda dosa-dosa kita. Tempuh juga, terima juga dalam munajat kita. Aku tahu ya Allah, dulu aku banyak dosa, mungkin ini sebabnya engkau tak nak aku diseksa di sana, engkau beri aku susah di sini, kuatkan aku untuk menempuh. Okay, sahabat. Tapi ada juga orang kata, Ustazah, dia tu rajin je sembahyang, siap jadi imam, tapi anak dia semua degil-degil. Itulah ujian. Dia taat pada Allah tapi masih diuji. Faham ya muslimat? Kifarah hanya kepada orang yang melakukan dosa, sebab tu ada denda daripada Allah. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Baik, alhamdulillah, saya rasa setakat ini sahaja kuliah kita pada tengah hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dengan Ustazah pada bulan hadapan, minggu keempat, dengan tajuk yang lebih menarik, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah. Baik. Sebelum kita akhiri kuliah kita pada tengah hari ini, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu bis-salihati wa tawassaw bil haqqi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Kakak, apa khabar? Alhamdulillah. Okay, salam semua. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini rezeki yang join pada tengah hari ini live. Jom cepat-cepat kita solat fardu zuhur. Sebab nampak lain cantik kan sahabat-sahabat muslimat. Insya Allah sebagai ganti kepada kita tak dapat berlatahzan pagi tadi. Apa yang saya bacakan ni pun sebenarnya adalah intipati dalam kitab latahzan. Jadi, tapi besok tetap saya akan ulang balik bab 103. Sebenarnya bagi yang tak tahu tadi kan, kita kehilangan line internet, ramai orang tak dapat join. So saya baca satu hadis, saya baca syair, kemudian saya stop. Tak sampai setengah jam kot pagi tadi, sebab semua orang komplain line tak bagus. Tapi alhamdulillah tengah hari ni ala kulli hal, alhamdulillah. Jom solat fardu zuhur. Allahu akbar. Nak dengar lagi, kena hari-hari dengan majlis ilmu. Bye bye sayang-sayang sekalian. Assalamualaikum.